Tapi apa yang berlaku, dia terus saman kita, dia terus blacklist kita. Dia bukan saman, dia blacklist kita. Cuma dia bagi tawaran diskaun 50% sampai 28 hari bulan. Dia bagi syarat takat 6 bulan saja, sampai 28 hari bulan ni dengan diskaun 50%, dan semua orang boleh bayar road tax takat 6 bulan saja. Takat 6 bulan. Lepas ni 1 Mac tak ada. Dia akan kuasakan sepenuhnya untuk penyenaraian hitam. Ini persoalan isu yang berbangkit, yang dibantah oleh kami semua, sehingga membawa kepada kita menubuhkan kasa kerana dia mendera, membuli masyarakat dan rakyat bawahan di dalam negara kita ini. Sebab saya katakan bahawa kerajaan tak boleh nak menghalang, kerajaan tak boleh seolah-olah sekarang ni kerajaan lebih bergantung kepada saman, lebih bergantung kepada duit saman, lebih bergantung kepada duit compound, daripada bergantung kepada sumber tetap, iaitu cukai jalan dan juga cukai lesen memandu. Itulah sumber tetap. Kalau kita tak mau terima hari ini, walaupun kerajaan beri tawaran 50%, JPJ kata hanya 14% ya, 14% saja orang mai bayar. Maknanya rakyat sedar mengatakan bahawa kami tak perlu bayar sebab tindakan kamu itu salah. Kamu mesti bawa kami ke mahkamah, buktikan kami bersalah. Kalau tidak, apa makna kita ada undang-undang ini? Lebih baik kita bakar undang-undang. Sebab itu orang tak berminat untuk nak bayar. Kenapa? Kerana kerajaan tidak ikut undang-undang. Kerajaan dilihat mengenai rakyat, kerajaan dilihat nak mencekik darah rakyat. Sebab itu saya katakan bahawa ini akan merugikan negara. Bila saman dia tak dapat, duit cukai jalan pun dia tak dapat, duit lesen pun dia tak dapat, akhirnya semua terlepas. Apa punya bahlul punya kerajaan? Lalu dia nak paksa juga. Orang tak hirau dengan paksa. Saya tabik kepada 4 juta mangsa saman ekor. Walaupun dipaksa tak boleh memperbaharui cukai jalan dan sebagainya, mereka tak hirau terhadap paksaan yang dibuat oleh kerajaan. Ini satu kesedaran yang tinggi yang ada di kalangan masyarakat Malaysia, satu gelombang baru yang ada di kalangan masyarakat Malaysia. Untuk apa? Untuk menuntut hak mereka atas nama undang-undang. Mahkamah di Sarawak memutuskan bahawa perbuatan JPJ menghalang untuk orang memperbaharui cukai jalan adalah suatu perkara yang bertentangan dengan undang-undang. Yang bertentangan dengan undang-undang. Mahkamah kata, JPJ kata itu hanya terpakai untuk Sarawak saja. Itu hanya terpakai untuk individu yang buat permohonan ke mahkamah saja. Orang yang tak buat permohonan, itu tak terpakai ke atas dia. Ada kata kau mahkamah sana lain, mahkamah sini lain, undang-undang sana lain, undang-undang sini lain. Sebab itu saya katakan bahawa kerajaan tidak melihat dari seluruh aspek undang-undang, aspek perlembagaan yang terdapat di dalam negara kita ini. Jadi oleh sebab itu kita membantah kau ini. Dan kita secara prinsipnya kita katakan bahawa kita bersetuju untuk mendidik masyarakat dan rakyat, tetapi mestilah berasaskan kepada undang-undang yang terdapat dalam negara kita. Kena hormat. Ini hak kita. Ini adalah hak kita dari segi perlembagaan dan undang-undang. Yang ketiganya, tuan-tuan, yang kita nak kena bangkit sekarang ni ialah pindaan ini pula akan menguatkuasakan satu bentuk mekanisme kaedah yang dikatakan saman ekor cara baru. Walaupun istilah tu tak betul, tapi dah dibiasa orang panggil saman ekor. Ini saman ekor cara baru. Saman ekor cara baru iaitu AES, Automatic Enforcement System. Automatic Enforcement System ni tak ada dah duduk belit tiang. Kamera dia pasang siap-siap dah statik. Walaupun akan ada lagi, tetapi Automatic Enforcement System ni kamera sudah terpasang, akan dipasang selepas ini di 831 tempat.
Walaupun ada yang kamera mudah alih yang akan dibawa, tetapi itu tak banyak, dan kamera itu pun menggunakan AES, Automatic Enforcement System. Baik, apa dia? Automatic Enforcement System ini, kamera itu ambil gambar, kemudian dia terus kepada satu pusat, center dia. Saya dipahamkan center dia ada beberapa center kan, mengikut utara, tengah, selatan, pantai timur, begitulah. Dia akan ada center dia. Dia akan pergi terus ke center. Ada, maknanya ini teknologi, sistem dia, ada alat dia, ada dia punya peralatan macam mesin dan sebagainya. Di situ akan diproses. Okey, betul, yang gambar yang diambil oleh kamera yang dipasang siap itu, statik itu, yang tidak bergerak itu, betul, kenderaan Dr. Badrul Amin ini didapati lari lebih daripada had kelajuan dia. Terus keluar notis. Yang dikirakan notis dan juga saman, dikira sekali. Satu kertas tu dikira dua. Dua dalam satu. Mesin buat keluar. Bukan orang buat keluar. Mesin terus print keluar, kemudian hantar kepada Sabtu Domin. Sebab itu selepas daripada ini tuan-tuan, semua number plate kita akan ada chip. Lepas ni chip tu kita kena belilah. Saya tak tahu kita kena beli daripada mana, dia belum umum, sama ada beli daripada JPJ ataupun dia beri kepada syarikat-syarikat. Dia mesti ada chip sebab dia nak sesuaikan dengan kamera tu. Mesti ada chip di number plate tu. Dan number plate depan belakang dia mesti ada chip. Duit lagi. Berapa? Paling murah 150. Itu paling murah 150. Ada beritahu oleh penasihat undang-undang kasar. Paling murah 150. Maknanya semua kena ada chip. Tapi saya tak tahulah motor nak buat chip nama-nama wallahualam, kena buat tandai lah kot. Dia tembak tandai lah kalau naik motor lah. Jadi kena ada chip di nama plate. Mana nama plate tu sama ada kita kena pergi tukar lain yang dia bubuh siap nama plate, chip, ataupun dia ada satu kaedah untuk beli chip pergi bubuh di nama plate. Maknanya kita kena bayar. Baik, untuk membolehkan dia ambil gambar, sebab chip itu akan mengandungi maklumat. Chip itu akan mengandungi maklumat yang penuh dalam chip itu. Semua maklumat ada dalam chip itu. Nama kita ikut senarai nama yang ada di JPJ ni. Nama, alamat kita, lesen, kelas berapa dan sebagainya, semua dia akan masuk. Kemudian kamera tu ambil turun ke pusat ataupun ke center, dia akan proses betul lebih daripada laju, naik sekeping surat, satu bit kertas yang merupakan notis pemberitahu dan juga saman, akan dikira saman. Sebab lepas daripada dia akan hantar kepada kita dalam tempoh sampai 60 hari. Kalau 60 hari kita tak bayar juga kompong 300 itu, dia kira terus kita kena pergi mahkamah. Itu ikut dia. Itu ikut dia. Itu undang-undang. Kalau ikut menteri kata hari ini, selepas daripada satu keputusan mesyuarat kabinet pada pagi tadi, maknanya dia jadikan itu terus kita kena pergi ke mahkamah selepas daripada 60 hari. Ya, saya bersetuju. Saya kata itulah cara yang betul. Maknanya selepas itu kena bawa kita ke mahkamah. Saya bersetuju untuk bawa kita ke mahkamah. Bukannya menyenarai hitam, tapi ada persoalan-persoalan yang lain selain daripada yang saya katakan chip itu tadi. Itu kena faham, kamera dia ambil gambar, dia diproses. Siapa yang mengendalikan sistem ini? Siapa yang mengendalikan sistem ini? Kita tanya kepada kerajaan, macam mana? Oh, kerajaan kata tak, kita tak bawa keluar walaupun seduit. Habis siapa bawa keluar duit? Nak beli kamera dan sebagainya. Oh, dia kata kita bagi kepada dua syarikat. Syarikat inilah yang akan pasang kamera. Syarikat inilah yang akan membangun software. Teknologi ini dibangun oleh syarikat ini. Walaupun dia ambil daripada luar dan sebagainya, dialah pembangun teknologi ini untuk kegunaan JPJ. Dia membangunkan dua syarikat ini. Tetapi ada beberapa persoalan. Dia kata kita tak berkeluar duit, maknanya bukan kita yang beli kamera. Pada sidang parlimen,
Tetapi pada 25 hari bulan 3 tahun 2010, Ketua Pengarah JPJ Datuk Salah Mahasan menyebut bahawa JPJ telah pun membeli 831 kamera yang telah pun dipasang. 831 kamera yang telah pun dipasang. Ini dia kata, baik itu bertentangan antara kenyataan Ketua Pengarah JPJ dengan kenyataan Menteri. Menteri kata pelaksanaan AES ini kita tak bawa keluar duit. Yang akan keluarkan duit, akan pasang kamera semuanya dua syarikat ini. Tetapi sebelum itu 25 bulan 3, Ketua Pengarah kata JPJ dah beli 831 kamera, dah dipasang. Jadi kita nak tanya, yang kamera yang JPJ lepas ni nak jadi apa? Adakah kamera yang dibeli oleh JPJ itu akan diambil alih oleh syarikat ini? Dan adakah syarikat ini akan bayar kepada JPJ yang telah menghabiskan perbelanjaan untuk 831 kamera, termasuk 566 sebagai speed trap, 265 untuk kamera di traffic light, orang yang langgar lampu merah ni. Kemudian 250 kamera mobile. Maknanya jumlahnya semua sekali, hak yang pasang dah 831, jumlah kesemua sekali 1081 kamera. Jadi isu dia tuan-tuan bahawa sekarang ni, ini isu integriti, isu ketulusan, transparent. Menteri kata kerajaan tak bawa keluar duit, Ketua Pengarah kata dah beli dah, pasang dah 831, ada lagi balance. Kalau dah kamu kata kamu nak pakai sistem IM, nak bagi kepada dua syarikat ni, pasal apa kerajaan bawa keluar duit pergi beli? Dan isu dia yang kerajaan masih belum menjawab ialah apa akan jadi kepada 1081 kamera yang telah dibeli oleh JPJ. Adakah dia akan serahkan kepada syarikat ini? Syarikat ini akan bayar balik ganti rugi atas perbelanjaan yang telah pun dibuat oleh JPJ. Sebab kerajaan kata kerajaan tak bawa keluar duit, yang akan keluarkan duit ialah syarikat ini. Dan lepas ni pula kita pun nak tanya pula, kamera polis tu nak jadi mana? Kamera polis duk tembak tu, takkan nak pergi teropong punggok sepol lah. Pasal nak bagi nampak tu kalau punggok, tengok ambil gambar, pasal dia apa? Tinggal function lah. Tanya polis lah, hamba nak teropong punggok sepol lah. Tak, kita nak tahu ya, kamera polis nak buat apa? Kamera yang JPJ dah pasang nak buat apa? Kerana dia kata JPJ, kerajaan tak akan keluar walaupun satu sen, kerana semua ini akan dibangunkan, teknologi ini, software ini akan dibangunkan oleh siapa? Oleh dua syarikat ini. Oleh dua syarikat. Baik, macam mana kaedah dia? Saya tanya, macam mana kaedah ni? Saya kata kerajaan tak bawa keluar duit, syarikat ni pasang kamera, saman kerajaan ambil, habis syarikat ni boleh menterkedah apa? Takkanlah orang punya baik hati nak sedekah kat kerajaan. Banyak ni kamera nak buat atas jalan ni. Oh tak, dia kata kita telah pun bersetuju dengan syarikat ini, telah pun dibuat perbincangan, dibentang dalam dan dibuat perbincangan, dipersetujui dalam perbincangan oleh kedua-dua syarikat pada 22 April 2009 lagi. Kemudian dibentang untuk pertimbangan jemaah menteri. Saya dipahamkan jemaah menteri dah bersetuju pada 16 September tahun 2009. 22 April kerajaan dah bersetuju dengan dua syarikat ini, iaitu model keuangan ni yang ada di tangan saya, Automatic Enforcement System, model keuangan dengan formula tiga langkah. Ini sudah dipersetujui oleh kedua-dua syarikat pada 22 April 2009, dibentang untuk pertimbangan jemaah menteri 16 September 2009. Ini tiga langkah, model keuangan tiga langkah. Panjang kalau saya nak terang, saya nak cuba ringkaskan.
Baik. Ini yang akan digunakan model ini. Bila saya tanya, apa syarikat ni boleh? Oh tak, dia kata syarikat ini pasang, kemudian kita sudah pun ada persetujuan antara kerajaan dengan syarikat ini, iaitu pengagihan komisen. Senangnya komisen. Kamsin. Orang kampung kata kamsin. Komisen pengutipan saman. Pengutipan saman atas 3 langkah. Formula 3 langkah. Pertamanya, langkah yang pertama dari segi simulasi yang dibuat oleh mereka ini, iaitu simulasi pulangan hasil dengan formula 3 langkah ni. Pertama 6 juta saman. Itu dia kira paling rendah setahun 6 juta saman. Paling rendah. Yang keduanya, langkah yang kedua 10 juta saman setahun. Langkah yang ketiga 15 juta saman. 15 juta saman. Jadi setiap langkah ini ada pembahagian share kepada syarikat ini. Syarikat ini. Keseluruhan purata, saya katakan purata syarikat yang akan dapat, kedua-dua syarikat ni akan dapat daripada 6 juta saman, puratanya kedua-dua syarikat ni, maknanya jumlah kedua-dua yang akan dapat ni, jumlah persen yang akan diberikan kepada syarikat. Kalau ikut apa yang disebut oleh menteri hari ini, ini kecelaruan yang timur yang tak jelas. Dia kata saman itu dikeluarkan di pusat, di center dia. Notis itu akan jadi 2 dalam 1. Notis beritahu 1, saman 1. Maknanya lepas 60 hari saman itu akan jadi saman untuk minta kita hadir ke mahkamah. Okey. Hadir ke mahkamah. Itu betul lah tu. Betul. Hadir ke mahkamah. Tetapi dalam formula keuangan ini, yang kita faham, pengagihan itu tidak menunggu keputusan mahkamah. Pengagihan persen komisen yang akan diperoleh oleh syarikat itu tak akan tunggu dengan keputusan mahkamah. Sebab apa? Sebab mana ada syarikat yang nak kena tunggu keputusan mahkamah, tak tahu bila nak habis. Bila aku nak dapat duit? Bila aku nak dapat duit? Kalau tunggu mahkamah, sat-sat tangguh umpamanya. Walaupun sekarang ni ada mekanisme baru nak dipercepatkan dalam tempoh 3 bulan, 4 bulan, tetapi ini 4 juta orang. 4 juta orang. Kalau dikatakan 6 juta saman atas 6 juta orang, maknanya 6 juta kenal. Setiap satu kenal itu ada 1 juta. Satu saman, maknanya 6 juta orang. Paling tidak, takkan dia nak boleh habis dalam tempoh 3 bulan, 4 bulan. Sudah tentu dia akan memakan masa yang panjang. Sebab itu tidak ada syarikat yang mau menunggu selesai mahkamah baru dia dapat komisen. Dia macam orang pergi letak cucuk di kedai, letak kuih di kedai. Dia mana nak tunggu? Nak tunggu esok dia kata, hari ni yang kena bagi komisen kat aku. Mana boleh? Petang aku pergi ambil duit, dia pergi ambil kuih aku balik, dia kata hang esok ambil hak komisen hang. Mana boleh? Baik, 6 juta saman. Maknanya mengikut apa yang kita faham di sini ialah 6 juta saman, 10 juta saman, 15 juta saman atas compound RM300. Purata, kalau untuk 6 juta saman, purata kedua-dua syarikat ini, pengagihan kepada dua syarikat ini 35%. Daripada 6 juta saman kali 300. 6 juta saman kali 300 ringgit. Berapa? RM6 juta saman kali 300. Berapa? Hampa wartawan berapa? Ai, 3 cekap nak spin ni, wartawan pun tak boleh spin dah ni. Hampa tak apa pasal wartawan ni, dia tak mesti matematik cakap. 1.8 bilion tuan-tuan. 1.8 bilion, 35% untuk dua syarikat ni.
Ini lebih teruk daripada Ahmad Nispu dengan Saleh Kamil. Sampai ingat lah gambar apa? 3 Abdul lah. Ahmad Nispu dengan Saleh Kamil ni, Tuan Penasihat 25%. Yang ni kroni aku 35%. Purata 35%. Purata ni lebih teruk daripada Ahmad Nispu dengan Saleh Kamil. Jahat-jahat Saleh Kamil ke pun, jahat-jahat Ahmad Nispu dalam gambar tu piramida tunjuklah kata watak tu jahat lebih teruk antara tu. Ya, ketibaan yang berhormat Dara Azmin Ahli Parlimen Gombak 6 juta. Baik, saya sebut secara detail dia. 6 juta. Syarikat yang akan dapat ini ialah pertama sekali nama dia, 2 syarikat yang akan kenali. Beta Tegap Sendirian Berhad. Nama dia Beta Tegap Sendirian Berhad. Kedua, Commercial Circle Sendirian Berhad. 6 juta saman, Beta Tegap dapat berapa? 18.7%. 6 juta saman. Commercial Circle akan dapat 18.6 juta saman. Dia dapat 10 juta saman. Langkah kedua 10 juta saman. Mari pangkat 10 juta saman, Beta Tegap naik 18.9. Commercial Circle akan naik 19.1%. Naik 15 juta saman, Beta Tegap dapat 21.1%. Commercial Circle dapat 20.7%. 20.7%. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan ni jadi syarikat ni, tuan-tuan nak pasti saman tu kuih korang ke saman tu makin meningkat? Mestilah saman makin meningkat, barulah boleh duit, baru boleh komisen. Kalau saman kuih korang, jadi koranglah masuk. Sebab itu saya kata di parlimen, saya sebut, saya kata, kalau taksi sekalipun, meter taksi pun orang boleh ubah. Meter taksi sepatutnya 1 meter berapa kubang? 2 kubang. 100 meter sekupang. 50 meter dia naik dah sekupang. Kalau meter taksi pun orang boleh ubah. Kalau hak yang nak kena orang macam mana kan? 100 meter sekupang. Syarat dah 50 meter naik dah sekupang. Jadi double. Dia untung lah. Jadi macam tu juga yang ni, dia yang jaga mesin. Sebab saya kata bahawa syarikat yang dibangunkan software, syarikat ni membangunkan teknologi, kepakaran ada kepada syarikat ni, bukan kepada JPJ. Pegawai JPJ tak ada kepakaran, pegawai atasan JPJ tak ada kepakaran. Bermakna bahawa mereka boleh pastikan supaya teknologi itu untuk memastikan bahawa jumlah saman dia paling tidak kurang daripada 6 juta saman. Dia akan dapat apa?